وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang boleh kita berada di tempat yang dimulia oleh Allah pada masa maghrib awal malam. Kita boleh masuk di sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Masjid adalah rumah Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah. Masjid Allah sebenarnya pun Allah Subhanahu wa taala dia tidak berhajat kepada masjid. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, tetapi dinamakan masjid, masjid Allah ini adalah untuk nak bagi kemuliaan. Masjid apabila jadi masjid Allah, manusia nak milik tak boleh. Ia akan jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa keistimewaan apabila masjid itu jadi masjid Allah. Di antaranya kita sembahyang berganda-ganda. Daripada kita sembahyang seorang yang boleh satu, kita sembahyang di masjid, Allah akan ganda sampai kepada 27, setengah kata 25. Tapi yang pentingnya tekah berbeza tu sangat-sangat banyak, daripada 1 hingga kepada 25. Dan di antara masjid ni juga kita boleh niat i'tikaf. Niat i'tikaf sepanjang mana kita niat i'tikaf, maka diberi pahala beribadat. Kita sibuk dengan ibadat. Dan masjid juga apabila kita keluar rumah kita mari ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala. Walaupun kita berjalan pergi ke lain tak dibilai pahala, kita berjalan ke arah masjid maka diberi pahala, dinilai dengan pahala. Dan darjah Allah SWT akak, dan dosa juga diampun oleh Allah SWT. Maknanya apabila jadi masjid Allah, macam-macam istimewa yang diberi oleh Allah SWT kepada tetamunya. Siapa dia tetamu Allah? Tetamu Allah iaitu orang yang menghadiri masjid. Itu tetamu Allah. Allah SWT sebut mengikut dalam satu hadis bahawa menjadi hak aku tak akan kecewa ke orang yang menjadi tetamu aku. Maknanya orang yang menjadi tetamu Allah, Allah tak ada kecewa. Lagu mana kecewa? Mari masjid kosong, tak ada boleh apa-apa. Tak, Tuhan tak buat. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah tak buat nyanyi kepada manusia, walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Tetapi manusia diri mereka sendiri mereka buat nyanyi. Jadi oleh sebab tu kita bakit sikit ni. Kita bakit sikit perasaan mujur kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaki tangan kita untuk datang bersama-sama di masjid. Masjid bukannya kita kata masjid kita ni comel. Bukan sebab masjid comel kita boleh mari. Masjid Kuala Lumpur comel lagi. Tapi kadang-kadang satu sah pun tak penuh. Masa kita duduk di Brunei tu, Masjid Hasan Nabulqiyah tu, masjid raja dia somel 5 kilo lagi nampak dah betul masjid yang kuning somel. Tapi orang semayang tak ada siapa satu sah pun, satu sah tak apa. Berarti yang kita boleh mari beramai-ramai ni bukan kerana masjid somel, tetapi adalah izin kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak nampak situ ya. Kalau kita tak nampak situ tu, kemungkinan payah kita nak sebut alhamdulillah. Jadi tak saya sebut. Jadi malah ni dah orang jawab dah. Jadi aku tu berarti tak sepatut untuk kita bertutur dengan kata-kata seperti demikian. Jadi oleh yang demikian kita datang dah ke masjid dan kita ambil peluang untuk mendengar nasihat agama, untuk mendengar majlis tazkirah, majlis memberi peringatan. Dan saya pun selalu sebut bahawa orang yang jiwa dia mau kepada kebaikan, maka dia suka untuk mendengar nasihat. Allah SWT sebut fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Adalah kamu beri nasihat. Sesungguhnya nasihat itu adalah memberi faedah kepada orang mukmin. Jadi orang yang jiwa mukmin apabila dengar nasihat, maka dia akan timbul satu perasaan suka dan minat nak kepada dengar. Tetapi kalau hati orang jenis pesan munafik, orang jenis hati fi qulubihim marad, ada penyakit dalam hati, apabila bunyi saja kata ada orang nak nasihat, maka dia rasa gaduh nak gila ludah.
Kadang-kadang kita apa dah ni misal ni ngajar apa tak ada nak doa cabut diri cong tu baik maka hak ni tak termasuk dalam fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Adalah kamu bagi nasihat, sesungguhnya nasihat itu adalah berfaedah bagi orang mukmin. Satu hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ad-din an-nasihah. Agama itu pesing nasihat. Agama ni bukan pesing paksa dah. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi agama adalah bentuk nasihat. Sebab agama ni bagai jelas. Bagai jelas, bagai betul, bagai tak nipu sikit apa. Berarti dengan penjelasan, dengan kenyataan, dengan nilai yang begitu hebat bagi orang yang cerdik, bagi orang yang mau kepada kebenaran, maka dia akan boleh terima. Kecuali orang yang ada bagai lain adalah bagai lain ni kepada dia tu hati cemah ataupun ada keperluan tertentu. Ada sebalik orang tua kata ada apa, ada udang sebalik batu, pada nyuluh nampak udang sebalik batu, nampak batu tapi di belakang tu ada udang. Ni ada tujuan tertentu. Maka ini adalah bukan lagi sifat orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesempatan ini kita ambil masa untuk buat tazkirah. Bulan lepas lagi dah. Jadi saya pun tak ada arahnya bertinggal dah. Tidak kok. Jangan mana nak uzur, mula uzur. Di hati tak setujulah. Bulan lepas tu betulan pelajar-pelajar sekali kita tu minta buat peripun ni. Lepas tu kita ni mudah-mudah kata kok dalam cuk kita ramai-ramai tu kok ngaji banyak sikitlah. Nya minta juga ai kena pergi kita pasal kena pergi. Pergi di Banglang. Naik atas perahu. Lepas tu kok buat tahu kata ngaji banyak sikit kok. Kena ada ceramah semata. Ya kena lagu mol. Lepas asar pun kena kita, lepas subuh pun kita. Subuh tak ada cerah lagi, kita duduk kuliah subuh kan. Dah 2 hari penuh. Tak ada apa dah lah. Dia kata apa ada orang lari. Mujur ni bincang. Ya bukan nak pegang tapi duk amak kau fok lari ada masuk Quran ni. Jadi satu hal lepas dah. Jadi uzur minta maaf lah tu. Kita pun suka boleh jumpa dengan kawan-kawan guru 20 tahun lebih, 25 tahun, 26 tahun tak ada jumpa dengan kawan guru. Dia mau ingat kita dan kita ngaji hak apa bukit. Lepas tu kita mari duduk petani ni kan. Jadi tak betul lah mana. Jadi boleh jumpa ramai alhamdulillah. Maka kesempatan ni kita nak buat tazkirah. Hak boleh hak lepas hak kita mari tu kita ingat dah lagi tak ni kecek gapo tak arah. Saya dah ingat dah ni. Iaitu kita kecek pasal semaya Jumaat dah. Semaya Jumaat hak puasa pedih panas. Bab semaya Jumaat. Kita kecek dah semaya Jumaat. Orang yang menjadi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu orang yang selalu semaya berjamaah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salah seorang yang boleh duduk di bawah naungan aras ilahi di hari tidak ada bayangnya yang selain daripada bayangan aras, iaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu orang yang hatinya terikat-ikat dengan masjid. Masya-Allah. Tapi nak terikat ke masjid ni bukan mudah, bukan senang, sangat-sangat payah. Orang mengaji dah duk pondok 15 tahun dah pun tak lekat lagi. Lepas tu orang yang tak duk pondok dia kata kan, aku dah tengok fak duk pondok pun tak lekat lagi. Ada yang aku tak lekat, jadi habis semua tak ada lekat. Ya tak sepatut lagu tu dah. Dia mau orang mengaji tak lekat, tapi kita kena lekat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maknanya seseorang yang hatinya sentiasa terikat-ikat dengan masjid. Masya-Allah. Hati terikat. Maka terikat ni kena buat latihan. Kita kalau selalu semaya berjamaah di masjid, waktu kita semaya seorang diri kita berasa tak sedar lalu dah. Tak sedar. Maya seorang tak sedar. Maya berimeh kosong lah. Maya seorang tak tahu rakaat berapa. Kadang-kadang seorang rakaat berasa 3 rakaat dah yang boleh gaduh doa. Rakaat 3. 3 ke mana ni? So ketiga, moga ia sama-sama tak ada tahiyat tu. La ilaha illallah. Ni nak ayat kata perasaan. Apabila kita semaya seorang berasa macam-macam. Tapi kalau kita semaya berjemaah, masya-Allah sudah
Lebih-lebih lagi takmir, baca Quran jadi sedap. Baca dengan tadabbur, baca dengan perhati. Kita di belakang sedap, masya-Allah, sukanya. Lebih-lebih lagi orang jadi imam, suara dia sedap pada. Suara yang ada tarikan. Macam ni. Kita terima kasih. Tu kebel masjid kita ni dah. Jadi suara sedap, jadi best alhamdulillah. Jaga. Kapung, kebanyakan kapungnya hak best, hak suara tak sedap. Hak suara sedap bagi masuk ya. Tu pun tukar masuk waktu tak ada band ni, ya band kau tu ya. Tuk hotel nak aja tebah kau tu ya. Ni kebanyakan. Tapi setengah-setengah masjid, ia mana orang band tu sendiri dia faham. Kata dia ni, suara Tuhan bagi ni, patut sangat-sangat kita band untuk nak tarik ke orang. Nabi SAW pilih Bilal menjadi tukang band. Sebab apa? Sebab suara Bilal ni ada tarik ke. Orang dengar berasa nak mari di masjid. Suara. Alhamdulillah. Lepas tu satu lagi masjid Mengabeh. Bukan Mengabeh, Masjid Nabo. Tu keben dia rumah. Masya-Allah. Suara sedap. Lepas tu kau biasa ya ben waktu. Suara apabila naik ke angkasa lah kita kata. Naik kepada naik ke sebelah atas, dunia atas kan. Allah bunyi sayuk-sayuk, suara sedap. Jadi menyebabkan orang apabila dengar tergemetar, hati berasa nak pergi, paha tak berasa benar lah tu. Tak berasa pun satu lagi. Ni kerja beri lagi ben. Tak berasa. Alhamdulillah. Sebab tu hak kita ada kecek bab sembahyang insya-Allah. Dah kita usaha boleh buat amal. Ada pun malam ni kita akan lalu 2-3 masalah, lalu saja. Kita lalu. Apa dia? Iaitu sifat orang mukminnya, iaitu keluar zakat, puasa, lepas tu banyak membaca Al-Quran. Kita pun lalu cepat-cepat. Sebab kita nak pergi kepada tajuk berikut. Zakat. Zakat ni bahaya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang simpan harta, walladzina yunfiquna walladzina yaknizun dhahaba wal fiddah. Orang yang simpan al-dhahab wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah. Tak saya belanja pada jalan Allah. Jadi kalau belanja untuk diri. Jalan Allah tak saya. Masjid tak saya. Tadika tak saya. Sekolah agama tak saya. Persatuan sakut paut dengan untuk nak memajukan agama tak saya. Persatuan perempuan untuk nak mengadakan pengajian tak sah. Nak batu guru-guru macam tak sah. Tapi duit pitih yang dia masuk adalah untuk guna peribadi. Maka orang ini adalah orang yang simpan harta. Taruh lebih. Orang minta bertanya kata tak ada. Memang tak ada, orang tak lebih. Tak ada sekolah abuk lah kocek. Padahal penuh lebih. Orang-orang Arab, orang kaya, mana? Kadang-kadang bukan taruh bain dalam negeri dak ni, bain luar negeri, duit banyak. Tak saya keluar zakat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, orang pesen ning ni, orang pesen harta Tuhan bagi siapa kepada hak zakat tapi tak si belanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Bagi tahulah kepada mereka dengan azab Tuhan yang sangat pedih. Maknanya Tuhan sedia azab untuk orang simpan harta. Harta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sesungguhnya harta kamu ni iaitu barang yang kamu guna. Lepas tu buruk. Barang yang kamu makan, batu habis. Ini adalah harta kamu. Barang yang kamu guna, itu harta kamu. Adapun hak simpan, itu adalah harta yang lain. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku rasa pelik kepada orang yang simpan makan ni tapi orang lain makan. Yang buat tempat duduk tapi orang lain duduk. Dan simpan pakaian orang lain yang pakai. Buat tempat duduk, ia tak ada duduk, ia hidup kubur. Rumah dia buat, orang lain duduk. Pakaian ia simpan dalam mari, dia mati, orang lain pakai. Makan ni, dia simpan dalam peti. Lepas tu dia makan sikit, bahal lagi, dia orang lain makan.
Nabi kata aku berasa pelik. Apa kita sendiri pun berasa pelik juga. Tapi pelik-pelik kita pun buat. Tak ada punya cukup. Makan ni beli boh dalam peti. Boh buka tengok hak tu punah, hak ni punah. Sedangkan beli peti tak saya barang punah. Rupa-rupanya boh peti ada barang punah lebih banyak daripada tak ada peti. Puasa pokok tu dah puasa semua. Tekah ada kusna peti dah. Peti kita panggil apa? Tu je. Peti dah kan? Peti sejuk tu. Peti sejuk tu. Peti sejuk ni. Peti sejuk ni gunanya untuk simpan barang supaya tak usah. Tiba-tibanya kita 2 minggu pergi buka. Kan? Kita tengok astagfirullah. Hak tu punah, hak ni punah, masya-Allah. Apa doa aku gitu lalu. Dulu kau tak ada peti tu. Beli barang punah habis. Beli barang punah habis. Berarti tak ada punah pun. Tiba-tiba peti anda ni rupa-rupanya tepat simpan barang punah. Jadi beliklah sikit. Orang simpan barang nak molek kita simpan barang punah. Ni hak dia jadi. Kalau tak kena alhamdulillah. Kalau kena mikir sikit. Tuhan soal sikit lagi nak jawab lagu mana. Kita duk murih kau kata kita tu dah. Kita mungkin duk dapur. Wah, pergi buka tengok Bagian ni lebih astagfirullah. Dosa tahu dah. Dia mau tahu insya-Allah mula ada pula dah. Ya tak ada noh. Ya tak ada noh makan. Ni sipai makan ni. Tapi tuan tak makan pun. Rumah je dah kau. Kita mai mikir, dak tekah anak kita duk sakit mau pitang. Demi sakit mau pitang. Kita pergi tengok, ramailah orang sakit kan. Kita fikir dalam ramai-ramai ni ada orang susah, ada orang kaya. Hak kaya nyanyo. Dia buat musa, tapi dia mari duk. Tak kata pak segi kau dati. Nak gerak tak leh. Pakai air garam. Nak berak, nak kencing, dah mau pusing tak habis seruf. Berak kencing. Ya Allah. Kadang-kadang sampai kepada makan dengan royak. Kita rasa belah. Ini adalah keadaan. Kadang-kadang orang ni dia buat umur sakot wadah. Ada kemudah-mula duk tak tetap lagi nak buat umur tak leh lagi. Dia buat umur sakot wadah. Apabila buat umur sabar molek rumah pun sudah, molek tuan pun lekat penyakit. Dia ulang ke hospital. Kita ada sains kan. Duduk ngebor. Adik ada kita sikit ngaji sekali dulu. Lepas tu muka dia tahu kata kita nak buat pondok ni. Dia temai kau ni duit dah simpan duk nak bui. Tapi kita nak kita alih dak uzur. Kita tak tahu dak uzur ke apa dia. Pangko tak ada jumpa 20 tahun lebih dah. Kita pergi rumah. Tengok rumah masya-Allah. Ni tak asal lah rumah gini. Tengok rumah masya-Allah. 2 lapis rumah batu. Mudah pitihnya dia masya-Allah. Suai mudah ada kita ni. Apabila kita masuk assalamualaikum ya wayat kata masuk. Tengok duk mana duk dapur. Umur 2 lapis dia duk dapur. Apa kita kata apa duk dapur ni? Dia kata payah nak makan. Nak jalan tak boleh. Jadi apa? Kau sendiri. Kau tapi berat dah. Nak jalan tak boleh. Allah. Jadi tak dapur. Kira tahu kita nak masak ke apa kau mudah nak akik. Lepas tu tekad 2 pakai tak ada apa. Tak ada. Lepas tu kita pergi kat yang ambil duit. Yang ambil duit bui niat nak bagi sihat. Niat sedekah untuk nak tolak bala nak bagi sihat. Maka kita pun terima alhamdulillah. Terima kasih kepada mintalah ya Allah sihat, mintalah ya Allah bagi hilang penyakit. Kita pun doa sungguh sebab dia orang baik sungguh. Klik. Tapi hati kita mikir lah. Kita ni rumah tak ada lagi. Rumah kayu, gorak-gorak, biasa-biasa. Tapi tak ada kena duduk dapur. Masuk akan nasi ya, tu beduk lah. Nak royak tu. Alhamdulillah, puasa suka. Lepas hari tu, duduk dalam sebulan 2, dia mari jalan pondok. Alhamdulillah, sehat tak ada sehat. Tapi, jadi hingga sikit, boleh mari. Hak duduk rumah pita, tak kata itu. Tu pun kaca-kaca boleh. Nak olok kaki, ikut lain sikit. Nak olok kaki kaca-kaca boleh. Tapi kalau duduk dalam lubang kubur pakai kat tu ya. Tak boleh nak olok kaki ke lain langsung. Berarti ni keadaan hidup.
Ya mana kita dah sedia tempat duduk kita selesa, molek, besar, lega, tapi yang sebenarnya kita hadap kepada lubang kubur tu sangat-sangat sempit. Auzubillah. Yalah dah, maknanya gharib, pelik, ajib, maknanya pelik. Sahabat tu Abu Darda radhiyallahu anhu, satu ketika dalam pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, Umar melatihkan dia menjadi gubernur di Madinah. Menjadi gubernur di Allahumma salli ala di Syam. Menjadi puah. Abu Darda pergi jadi puah di Syam. Apabila jadi puah di Syam ni, puah ni besar lah kan kita kira ke. Nah, kalau lo tengok nayuk-nayuk apa comor ni besar lah kalau kita kira. Maka apabila ada orang dagang, orang musafir, orang menego, pergi di Syam, tiba-tiba malam sejuk. Dah apa orang menego ni dengan barang yang dia sedia tu kan tak memadai untuk nak tidur, nak menahan sejuk. Maka orang kita tak bagi tahu kepada dia, dia kata siapa sini dah, dia kata teragi minta lah batuan di rumah gubernur ni, iaitu rumah Abi Darda. Apabila tengok siapa kepada rumah Abi Darda radhiyallahu anhu, bunyi Abi Darda dia balas dengan orang Tino dia. Balas dengan orang Tino ya, buku pasal pelita lebih daripada hajat. Dia pun mari mikir, Allah apa dah gubernur ni jadi hati sepik gitulah. Duk ramak kau gapo dia dah. Balas buku pasal pelita ni lebih daripada hajat. Maka oleh kerana dia gida, maka terpaksa dia naik. Apabila naik, dia tanya, itu saya ni orang datang dah. Lepas tu tengok keadaan suasana udara, jadi kalau kesejuk sikit, ada dah kain-kain selimut untuk nak berehat satu malam di sini. Jawab Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata saya tidak ada bagai lain, kain selimut saya dengan isteri saya satu helai. Maknanya bukan orang Tino telah, dia selada, takkan selarwa orang. Jadi sebenarnya saya buat rumah. Nah, rumah dia biasa. Dah rumah biasa. Kedudukan biasa. Maka dia rayak kepada orang datang, dia kata, sebenarnya saya duk buat rumah besar. Rumah saya duk tengah buat besar. Dah, lah ni rumah tu tak siap lagi. Rumah besar, patut kakah dalam someh. Dan bagai-bagai hak saya ni kan, saya cuba wagi sedikit demi sikit wagi sikit. Bagai hak ada ni kan wagi sikit. Apa tu lah ni tak ada ni. Jadi hak rumah tak ada ni. Sebab saya dah buat rumah besar. Jadi orang hak dengar tu kan, rumah besar buat mana nah? Dia kata buat di akhirat. La ilaha illallah. Buat rumah besar di akhirat. Bagai dia amalannya dia buat. Lah ni dia buat pergi sikit. Maknanya siapa masa umur sudah, maka dia akan pergi sana. Itu adalah jawapan Abu Darda radhiyallahu anhu. Orang siapa dia? Iaitu gubernur Puah kita kata. Buat klik kepada mu kita ni bahasa payah bahasa. Tak apa. Musa tak apa. Tapi rumah besar menjadikan rumah itu sebagai faedah untuk masyarakat. Tak ada masalah. Nah. Maka zakat yang kita nak kecek ni adalah satu kewajipan yang sangat-sangat besar dan penderitaannya sangat-sangat besar bagi orang yang tak keluar zakat. Orang yang tak keluar zakat ni Allah Subhanahu Wa Taala marah. Sebab dalam Quran tu ayatnya khuz min amwalihim shadaqatan. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah Allah SWT ayat tu, ambillah daripada orang kaya tu harta mereka. Ambil daripada harta mereka sebagai sedekatan, sedekah. Khudh min amwalihim sedekatan, bukan. Ambillah harta mereka tu sedekah ataupun zakat. Lepas tu tutahhiruhum. Maknanya sedekah zakat ni membersihkan harta yang dicuci. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan menambahkan harta dengan zakat. Ya Allah, payah nak apa ni? Berarti patutnya keluar zakat habis. Tapi dak Tuhan royak tu keluar zakat menyuci dan menambah. Ada ke Cina saing ayat ni. Saing duk ngaji Mesir sekali. Dia kata dia boleh zakat duit ke Cina. Pelik sikit tu. Pak kita terpelik ke apa?
Orang Cina hak Islam belak. Dah. Cina cerak-cerak tak ada Islam langsung. Pas zakat kau mana? Dia kata dia dengar orang Islam ngajar, kata zakat ni menyuci harta. Pas aku nak nego kayo dah kan. Dia nak jaya nego yo. Dia nak harta yang mereka. Kau molek, maka dia bagi zakat. Zakat dia bagi kepada siapa dia? Iaitu pelajar luar negeri. Pelajar orang Islam, dia bagi zakat ya. Masya-Allah, dan dia percaya pun ngaku juga dia kena beri tapi dia percaya kata mana zakat ni iaitu boleh memperbaiki harta dan boleh meningkatkan harta. Jalan ada saya seorang ni juga lah dia kata dulu dia menego tapi tak keluar zakat, naik sekat lepas hari tu jatuh bising tak ada bahan tu. Siapa nak beli susu anak pun tak ada. Allah sedih, habis-habis sedih. Terpaksa nak pergi duduk mula ni, cari tanah orang tua bui, rumah orang tua tinggal, jual dulu. Musim mula pula. Lepas tu mari cek diri sendiri ni tak keluar zakat. Akhir ni dia akan ambil pada hal zakat. Insya-Allah doa dengan Allah SWT. Negol lembu. Mula negol lembu. Belajar nego lembu ke sana, lepas tu beli lembu, ambil mai sini, lepas tu pergi jual kat sana ke Malaysia. Maka alhamdulillah dia kata, tak ada jumpa dengan saya habis 10 tahun. 10 tahun tak ada jumpa dengan aku. Bapak pergi di sana Malaysia, dia kata usaha cari duit. Tapi hak terik ni jaga zakat jadi baik. Maka dia kata alhamdulillah dalam 3 tahun nampak kau menekat. Alhamdulillah jaya. Jadi siapa martabat Perdana Menteri hak Malaysia beli lembu dia. Siapa ketua boleh hak paling besar di Tanah Merah, Ku Iskandar, beli lembu dia. Maknanya pembesar dari Malaysia tu beli lembu dia. Dia buat besar semua. Kawal lembu ni iaitu kawal dengan kuda. Masya-Allah. Kita dengar diri belum ngomong, Tuhan bui omong baru mudah ada kita 30 lebih tapi Tuhan bagi kemudahan kepada dia. Lain ini Kedah Malaysia lembu lagi, lepas tu buka Kedah dah digolok satu lagi. Lepas tu kita pun ambil peluang rezeki mudah-mudah ni usaha molek lepas tu zakat tu tengok-tengok ke pondok tu. Insya-Allah. Ya Allah. Dia kata ya. Berasa jalla sungguh dengan sebab zakat dia. Nah itu hak zakat. Yang kedua, lain pada zakat kita pergi lalu cepat-cepat, iaitu hak puasa. Kalau dekat dengan nak puasa kita panjang sikit bab puasa. Ni kita lalu sikit dia. Berkenaan dengan puasa. Orang mukmin iaitu orang yang jaga puasa. Hak wajib mesti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurnia pemurah Allah, baik Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ni tak banyak. Sebulan ada saham. Sebulan seluruh negeri. Sebulan. Berarti kalau kita pergi negeri lain boleh puasa juga. Dan baik Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh puasa ni iaitu bergilai. Kadang-kadang musim sejuk, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang bunga, kadang-kadang ia duk gilai sok. Pas kalau kena misalnya, kalau kalau puasa kena bulan Mesar, bulan 4, bulan 3. Dah. Bulan Mina, bulan Mesar. Kena puasa bulan tu sama. Bila Tuhan nak tukar tak arah ni, lapar ni, panas ni, dah gua air ni. Nak kerja pun satu pun tak boleh. Tapi baik Allah tukar. Bulan ni bulan Mesar. Letih sungguh tapi tak sampai ni orang lain dah weh. Lepas kena kenyok sikit dah. Kenyok mari dia apa? Mari dia ada kumpal. Kumpal ujung-ujung Mina. Ya kenyok. Lepas tu kau turun. Bos siapa musim hujan ni kan. Tak ada berasa lapar sikit abuk. Start buka puasa. Tidak pun puasa ni ku turun. Gak sekilo 2. Ni dak naik 5 kilo. Sebab apa? Sebab musim dia. Hak ni tempat kita hingga lagi. Keadaan udara ni lebih kurang. Tetapi kalau tempat tanah harak ni kan, keadaan udara ni memang berbeza. Musim sejuk senguti, musim panas senguti. Kita duduk di Mesir tu, kalau musim panas mereka ngorek pun lapar.
ngorek pukul 8 pak apa ambil di subuh ambil di serah pukul ni apa pukul 8 tambah 2 jam hak sepatut pukul ni petang ya ngorek ai dak pukul 8 ya Allah panjangnya pukul ni dah lama lagi nak buka puasa pergi main dulu ataupun pergi buat muka lain dulu panas letih lepas tu malas kan mari pukul 3 pukul 4 mulai nak subuh pula dah tidur pun tak ada berarti punya panas wah udara panas tengah hari panjang puasa tambah pula dah Allahu Akbar. Tapi Allah Subhanahu wa taala ia tukar apa musim sejuk musim sejuk ngorek kepak tengah lah apalah sananya mayat asar kat pukul 3 pukul 4 setengah ngorek ini adalah orang panggil hikmah Allah Subhanahu wa taala letak bulan puasa dia menjadi fardu bagi setiap orang Islam berpuasa iaitu bertukar masa. Dan ibadat puasa satu ibadat yang pelik lagu mana bagi lain ni ibadat jenis buat tiba-tiba puasa so ni ibadat pasal tak buat lagu mana tak faham semaya nampak gak kit angin rewa-rewa deh Allahu Akbar tunduk bangun nampak gak je buat semaya zakat nampak gak wan tu duit bila Allah zakat kawan nampak tapi puasa ni tak nampak. Apa tu kita baca dalam sebuah buku bahawa orang kerajaan Rusia kau ini dia marah kepada orang Islam semaya tapi dia tak marah kepada orang Islam puasa. Kali lagi maknanya orang Islam semaya dia marah apa sebab yang jadi kolio kan sikit-sikit semaya mungkin masuk tapi kalau puasa dia tak marah makan ni tak harap kan makan tak harap hijau tak kalah tak buat dia paksa berarti dia tak harap sebab puasa ni jenis ibadah dia tak kena buat niat buat ke apa tak ada kena buat tak kan niat belah-belah tak pala boleh bukan kata niat ni kena kat langit dah kalau semaya ni niat kena kat langit hak dia ni nak puasa ni ikut duk mandi pun niat boleh nak jenera pun niat boleh duk makan nasi pun niat boleh berarti satu ibadat yang tak nampak perbuatannya ataupun orang panggil perbuatan yang bukan jenis buat sebab tu Allah Subhanahu wa taala raya pahala ini kullu amali ibni adam lahu illa shaum setiap amalan anak Adam dia boleh letak pahala saya ni sejak ni 27 ni kosong oleh ni pahala banyak sikit ni maknanya boleh tak nyata pun orang panggil boleh letak illa shaum malaikat puasa apa puasa tak letak tak letak puasa ning lah sebab puasa ni iaitu perbuatan apa sing dalam ingat budak-budak duk ngaji Kolosian tu duk kelapak keluar ayat tu kan siapa dia puasa banyak ada hadiah orang puasa tak tinggal boleh 300 orang puasa boleh 20 lebih 200 ke puasa puasa tapi kena budak hak menipu je puasa enggak tapi dia curi makan air lah yang dia lah yang bekas muka orang tanya mana kaya tak boleh puasa bawa lepas puasa orang bagi duit dia boleh 300 kok sebab puasa tak ada berhenti langsung dia kata 3 hari aku makan air ada jambai tu dia berarti dia tipu ni puasa lepas pada tu dia mula tak apa pula dah ni ibadat puasa maka puasa ni Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut melalui hadis kursi wa ana ajzi bih saya sendiri yang akan meletak pahala pahala semaya ni pahala puasa ni Allah Subhanahu wa taala sendiri menentukan hak ni tak boleh nak ayat siapa-siapa ini adalah kelebihan puasa tapi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu puasa yang mesti dijaga daripada batal lepas tu jaga daripada dosa jaga daripada mulut mupak mata buat maksiat telinga buat maksiat
Kalau boleh lagi, iaitu puasa sapa kepada hati pun tak terlupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah puasa. Maka puasa ni adalah orang yang mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa di dalam syurga ada satu pintu yang nama pintunya Babur Rayyan. Apa dia Babur Rayyan? Rayyan ni arti kenyir. Dalam bahasa Arab. Ya kita Melayu pun sebut juga. Kalau makan jenis makan ni. Tapi kalau jenis air kita panggil minum. Dah. Tapi kalau makan air banyak, kita panggil apa? Air kenyir tak? Dia makan air banyak. Kalau makan nasi banyak kita panggil kenyir. Oh tu tak apalah makan ni. Kalau air kita makan banyak panggil kenyir tak? Kenyir kau dah. Ada kelima ke apa? Saya tanya hok sungguh ni. Ada keruda ke apa? Kelima ke apa? Kenyir kau orang kan? Air kenyir. Kalau minum, kalau hok peseng boh tu nasi orang panggil makan, air orang panggil minum. Tapi hok peseng kenyir ni makan ni dia banyak ya kenyir, air dia banyak kenyir juga. Wasa apa kenyir juga itu dia cari kelima tak boleh. Tapi arak je lain-lain. Pas patut lain-lain sungguh weh. Dah muka jenis lain-lain. Hok ni jenis makan ni, hok ni jenis air. Waktu lapar air. Orang tak panggil lapar, orang panggil dago. Waktu lapar makan ni, orang panggil lapar. Hok tu dago, hok ni lapar. Bawa punya makan, hok ni makan, hok ni minum. Bawa punya kenyir. Oh tu lah. Jadi tak sepatutlah, sepatut kena ada lagi. Maka hok arak lagu ni. Kalau kenyir makan ni dia panggil syab'an. Tapi kalau kenyir air dia panggil rayyan. Makan ni pintu syurga untuk orang puasa ni nama pintu dia Babur Rayyan. Pintu Rayyan, pintu kenyir tak ada dago-dago dah dia masuk di pintu ni. Apa ya tahu ayat atau pintu syab'an. Pintu kenyir sebab orang kita ni puasa kan. Tak ada khoya nak makan nombor satu khoya kau. Khoya air nak minum dia puasa tak sakit kau lapar rokok ada kau apa kok ada lama nak puasa. Aku nak tak tengok rokok sebelah ada kau tapi tak banyak oi. Hak banyak dah ada teliu air kalau tak kasi apa ke? Bila air dulu. Pas tengah hak kuat rokok tu kan, teh air 2 3 tegak dah. Teh rokok 2 butung ada sudah ngau tu. Kalau kita pintu ni orang panggil pintu Babur Rayyan. Pintu Rayyan. Masya Allah. Dan pintu ning iaitu pintu orang yang terkenal dengan puasa. Terkenal dengan puasa. Bukan sekadar puasa berdudak lah. Sunat pun dia puasa. Dia ni rajin puasa. Puasa yang akan bagi syafaat kepada tuan dia. Hari akhirat dia akan bawa tuan dia masuk kepada pintu Babur Rayyan. Nak awan bukan biasa ni. Nabi SAW sebut, sesiapa yang boleh jamin kepada aku 2 keinginan, maka aku akan jamin syurga baginya. Gapo dia? 2 keinginan. Yang pertamanya mulut. Boleh jaga mulut. Boleh jaga mulut daripada makan bagi haram, kecek tutup bagi haram. Jaga mulut. Yang keduanya syahwat. Kemaluan. Kemaluan ni siapa dia boleh jaga? Jaga kemaluan daripada bagai haram, jaga kemaluan daripada zina, jaga kemaluan daripada belewak, jaga kemaluan daripada mengeluarkan air mani dengan sengaja. Jaga kemaluan ni siapa dia jamin? Boleh ayat wahai Rasulullah, kita 2 perkara ni kita jamin boleh. Maka Nabi nak ayat lalu, saya jamin syurga ni. Maknanya syurga ni ada dia terlibat menyekatkan orang daripada masuk 2 perkara ni hak besar. Yang pertama makan. Apa tu? Tak ada sampai ngajar punya ni. Dia mau tanya, duit hak bocor esok ni macam mana? Sudah kalau dah. Hari ni kalau tanya pun tak jawab dah, esok dah. Tanya. Jadi Bong ngajar soalan lagi, bong ngajar soalan lagi, bong ngajar soalan lagi. Malam ni tak ada dah soalan, esok dah pergi kakabak yo. Ni betul besar Tengah
stop lah apa? Tak stop lah. Apa? La ilaha illallah. Hadi Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung. Masalah puasa. Allah Subhanahu wa taala akan bagi nilai yang sangat-sangat besar bagi orang yang berpuasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu puasa apa sih? Jaga daripada perkara yang membatalkan puasa, dan ia boleh jaga anggota daripada dosa. Duk berasa pun hak menahan daripada batal ni tak payah mana. Tapi ini menahan anggota daripada dosa ni payah. Sebab dia puasa. Tidur tak nyaga lapar. Segup. Baik salah, baik wakah, pak beri pun ama-ama. Buah, sedap mu. Jadi buah lagi, asal. Buah sedap lagi, orang biasa dah. Sedap lagi buah. Pakai tak ada berhenti dak buah, pakai berhenti lebih, bukan berhenti le semaya. Nanti kelik semaya apa-apa dengan nak buka puasa. Ya Allah, berarti mulut nak patah sangat-sangat payah. Bukan mudah dak. Tapi hati kita kena teringat. Nabi SAW beringat. Dah, dia ayat katakan, bagi orang puasa ni dia kena jaga. Dah, jaga mulut dia daripada kata uduh minar rafati. Dah, daripada kecek koseh,
Ar-rafas ni mana kecek uduk. Kalau ketua kok apa ni dia panggil apa nyapong. Kecek biasanya tak sedap dengar. Dah kena jaga daripada ar-rafas. Apabila puasa seorang kamu, maka adalah dia jaga daripada kecek uduk. Dan apabila wa insabahu ahad, jika ada orang kata uduh cela maki, au qatalah ni maknanya ataupun balah, kata uduh ataupun nak balah, falyaqul inni shaim, maka dia kena royak, falyaqul, dia kata inni shaim, saya puasa, kena royak lagu tu. Maknanya royak ni royak ke Tuhan sendiri, kata kita puasa jangan balas gitu ni. Kalau backing sangat, kalau lawan sangat kira lepas gaya. Tu dia. So, lepas tu pula lek orang yang kata pun demo kena ingat je weh. Dia kata kawan sedap-sedap ni puasa ni weh. Dia kawan dia ni kena puasa. Demo pun hak sepatutnya dia. Kalau nak kata nanti kekal lepas gaya. Tu dia. Ni Nabi SAW ajar tujuannya ke apa? Tujuan untuk TV Timur perbalahan sakit hati di antara satu sama lain, sebab keluar kan kata-kata yang menyakiti saudara adalah menggugurkan pahala puasa orang tersebut. Sebab tu kena jaga sangat-sangat. Ni puasa. InsyaAllah dah kita tak hanya mulai lagi, kita akan menghadapi bulan puasa, dan mungkin kalau ada kesempatan kita kecek panjang lagi berkenaan dengan puasa. Puasa ni letih kot cara-cara dia. Mula-mula puasa letih. Bawa hari yang kedua, yang ketiga puasa hingga ke. Bawa masuk yang ke-20 letih mula dah. Ai dekat dengan nak raya tu. Maka Nabi SAW sebut orang puasa Allah SWT bagi dua gembira. Gembira yang pertama ketika berbuka. Buka puasa. Berarti kena letih lah puasa ni. Ada setengah-setengah orang puasa tak makan soda, puasa siapa tak kerja. Baik, apa dah? Ada setengah-setengah orang kita puasa tak makan soda, tapi ada siapa puasa tak kerja nah. Orang tanya kena tak kerja puasa. Betul tak ni? Jawabannya tak betul. Tak betul, dia tak agak. Jawab dia, puasa, kerja cari rezeki, kerja. Pasal letih itulah baru suka, baru waktu berbuka jadi suka. Kalau cukup tak ada orang apa, hari ni puasa tak ada orang apa, puasa tak ada lapat dah hari ni. Dia buat apa tu? Dah ada saja rumah, tak ada jalan. Bapa yang berbuka orang lain gaduh-gaduh pakai buka puasa belaka, dia tak ada gaduh buka puasa. Sebab apa? Dia tak ada penat. Makan lu, tak apa kita tak apa. Tak apa, muka hidup saja. Jadi hak noknya, hak kerja buat hari kerja. Lapar bawa siapa buka cepat. Segera kita berbuka adalah satu pahala pula diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW umat aku sentiasa dalam baik selagi mana bergaduh buka puasa dan selagi mana tak bergaduh makan sahur. Apa tu dah? Buka puasa ni bergaduh sebab apa? Lepas dah buka puasa nak sembahyang maghrib pula, lepas pada nak sembahyang maghrib nak simpan nak pergi sembahyang isya pula, nak sembahyang isya pula nak sembahyang tarawih pula. Berarti kena gaduh lah. Ada pun hak tak gaduh ni dia malah sembahyang maghrib ya dekat isya dah. Bo semaya isya pula, ya sudah isya, ya hidup kedah. Habis lagi dia. Bo dia kata tak ada tarawih ke malam ni. Dia tu bunyi tak email tak sedap mana malam ni. Tu kena dia pula dah. Jadi pilih tu email macam-macam. Baik, ni puasa. Ketika berbuka satu kegembiraan, dan yang keduanya inda liqa'i rabbih, ketika ia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ni suka sungguh-sungguh bagi orangnya berpuasa. Yang ketiga tajuk reka-reka hak malam ni iaitu banyak baca Quran. Kita berasa pelik setengah daripada setengah orang kita. Jadi kadang-kadang zikir mengatik, kadang-kadang ribu kadang-kadang. Tak tahulah apa atas ni berapa orang yang mengatik ribu ni. Kadang-kadang 3,000. Kadang-kadang qul huwallah 1,300 kali sehari. Dia baca banyak tu sebab apa? Jadi nak bomo. Kalau tak baca bomo tak ada. Jadi kena baca. Hak saya peliknya mana?
Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut sebaik-baik perkataan iaitu perkataan Allah Al-Quran. Zikir comel, zikir molek. Tapi kalau kita tukar daripada berzikir pergi kepada baca Quran, siapa tak ada nak berzikir, salah ke? Jawabnya tak salah. Kita baca Quran lebih bagi jadi pelik bagi kita nya. Bacaan ni senang. Kalau berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kita ingat belaka yang mudah. Kalau berzikir hak lain bersebut juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa mudah? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Maknanya ni tak apa mudah. Tapi baca Quran ni jangan weh. Baca Quran ni payah. Bismillah tu pun ada orang nak wahad tak boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lagi. Jadi ho asal sikit. Ha kena kecil sikit. Allah. Ya kena wibasa widai. Apa yang menyusah kita lalu? Hak menyusah ni adalah mempunyai hikmah pula dah. Baca Quran ni adalah latihan lidah kita. Orang yang baca Quran, Allah Subhanahu Wa Taala jaga lidah dia siapa tu? Orang yang baca Quran. Sebab apa? Hak ni adalah lasak kita panggil. Latih lasak. Lasak ni kalau unggar tu dah. Nak wi gagah nak saya tu. Orang panggil lasak. Maka mulut kita ni dia ada lasak juga. Lasak mulut ke apa dia? Iaitu dengan baca Quran. Ia tak serupa dengan kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Napa la ilaha illallah ni mulut tak kena katuk langsung. Maknanya cadang kalau sakit nak mati pun boleh lagi. Pak kalau tak boleh nak mengucap tu lalai tu. Mulut tak ada kena katuk. Yang ni la lidah so ya duk main. La ilaha illallah. Lidah ya. Lek. Kalau orang dengar, oh dia duk mengucap weh, mulut duk ngangong, dia mengucap. Dia tak ada kena katuk mulut. Tapi kalau Quran ni habis. Ambil ya makhraj, ambil daripada umi tekak ni. Ambil daripada umi tekak sampai kepada mulut hak tak katuk. Ya Allah banyaknya. Ambil di umi tekak ni misalnya kita kata apa? Kalau kita kecek bab makhraj. Hamzah dengan ha. Maknanya kena bunyi ha. Maknanya nun patak su. Lepas tu turun naik ha tengah sikit. Lepas tu mari kha pas depan sikit. Lepas pada tu qaf mari langit atas. Lepas pada tu mari kepada kaf. Lepas pada tu mari kepada jim. Lepas pada tu mari zai. Lepas pada tu mari sin. Hubung ni tu baik sampai kepada ba. Ba bibir mulut dah. Oh tu dah ba. Lepas tu mim. Sebenarnya, lepas tu kita hubung mana tu? Tak katuk dah. Wow. Lepas tu soal lagi ni. Tu dia. Habis je tu baik. Ambil dia ni. Tak ada dalam bahasa lain, tak ada. Yen huruf jaga siapa? Super dengan bahasa Arab ni tak ada. Allah dia tu tak ke mana? Allah dia tu tak ke mana? Tak ada dalam bahasa lain. Jadi sumun ini waktu kita baca dengan lacang mula, lidah kita akan pindah. Dari kadang-kadang besar, kadang-kadang nipis, kadang-kadang halus, panjang, kadang-kadang panak, duk main. Mulut kita pun seperti tu kok. Kadang-kadang mucung, kadang-kadang tengok, kadang-kadang senyum. Waktu kita sebut bagi atas, kita nganggung mulut pop, dia tubik lah dah. Ba, bau tubik lah dah. Tapi kalau nak buat bagi depan kena mucung dulu. Bu. Kalau nak bu tak ada ya kena bu. Nah, kalau bagi bawah pula kena senyum sikit B. Nak buat B tak lagi kita B tu. Ada pelajar-pelajar kita baca Quran dia jadi kasar sebab apa? Dia letak baris tu tak kena dah. Nak wayang kata sini ni adalah satu riyadhah, satu main ni pula dah. Kita kalau nak pergi sihat tu badan kita main, maka mulut kita pun, lidah kita pun seperti tu kak. Kalau nak bagi sihat, masa tua kita masih berfungsi, kecek kita lacang mulai. Maka ni adalah ada hubungan rapat dengan Al-Quran Al-Karim. Maka kita kena banyak Al-Quran. Bukan untuk tujuan ni, iaitu untuk memperbanyakkan pahala. Sesiapa yang baca 3 huruf daripada Al-Quran, maka dia akan boleh 30 darajat. Tengok 3 huruf, 1 10, 2 20, 3 30. Apa banyak mana Quran ni 1000 lebih. Ni 1320 ni ayat. Maknanya ni 1000 lebih ni.
Kita baca. Hak tu ayat. Lepas tu huruf satu-satu. Kalau orang berderah 3 juz hari. 3 juz hari, dia akan khatam 10 hari 13 juz. Nah, 3 juz sehari. 10 hari 30 juz, satu kali khatam. Sebulan 3 kali khatam. Masya-Allah. Pahala hebat sekali-kali. Apa tu dalam mengikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala ambil letak ibu bapa bagi anak yang menjadi ahli Al-Quran, letak di atas pantas, di atas membar bersinar. Menyebabkan setengah daripada setengah berdeki. Siapa dia tu? Pahala apa nama yang molek kita lalu? Ada kecek sama dia, aku rasa pun nabi-nabi dah dia rasa pun. Ya hebat kita lalu duduk tempat comel bersinar ni. Aku duk rasa nabi-nabi dah. Maka malaikat jawab, bukan nabi. Ia adalah ibu dan bapa anaknya menjadi ahli Al-Quran. Allah, untungnya orang yang ada anak menjadi ahli Al-Quran. Ahli Quran ni macam mana? Ngapa Quran? Duk ngebaca Quran, beramal dengan isi Quran, menghayati Al-Quran, ngajar orang Quran, masya-Allah duk dengan Quran. Sukanya. Dan orang panggil apa? Keberkatan luar biasa bagi orang yang duduk dengan Quran ni. Luar biasa. Orang yang duduk dah dia boleh kaya. Allah Subhanahu wa taala akak darjat dengan sebab Quran ni luar biasa. Tak biasa. Tapi mula-mula ni kena mujahadah, sanggup. Kita hok pandai dah mengajar Quran ni, ngajar Quran. Kita pondok tu alhamdulillah. Jadi biasanya babo ni babo Quran ni letih ngajar hak lain, panggil orang lain ngajar Quran, tapi dah kita Quran kita ngajar diri. Dah tak ada berhenti kita ngajar Quran. Sebab apa? Sedar. Dia mau baca Quran kita sedar. Dia mau baca Quran. Dah 4-5 orang masuk sekaligus. Kita tegur ni. Otak kita jalan, masya-Allah. Sedar. Orang ni tak kena tegur ni. Pak kalau hok sedar, hok pandai dah baca. Kau sedar lagi. Kita kena nanti duk ringgit apa? Angguk tu ya. Tiap hari kita ngajar Quran. Minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni salah seorang yang menjadi ahli Al-Quran. Kalau ahli Al-Quran, ibu bapa tu boleh duduk di atas membar yang bersinar sehingga setengah daripada setengah bila kata ia adalah para nabi-nabi, sedangkan ia adalah seorang ibu dan bapa bagi anaknya yang menjadi ahli Al-Quran. Tapi hak kita tak senya tuan ngaji Quran tapi duk tak support ahli Quran. Tak ada kata tak ada. Kita ada anak ngaji Quran, oh hafiz ingat molek, tapi lah ni tak ada punya baca. Tak ada. Orang tak panggil ahli. Ada pun ahli ni iaitu duduk dengan Quran, baca Quran, kerja buat tak ada masalah, tapi dia ada masa untuk duduk dengan Quran dan beramal dengan Al-Quran. Maka ni orang panggil ahli Quran. Dan kita harap kepada fak kita hak ada, insya-Allah kita usaha. Lah ni ada orang ngapa tu bodoh buat dah. Pisah ngapa surah kapo hak patut kita ingat, cuba ngapa masuk jumpa dengan tok email, jumpa dengan kotak-kotak, jumpa untuk bila terah kita nak betul nak baca kapo tadi ni sabihi duk bahasa sabihi ni duk dengar tok email baca cak dalam semaya tarawih kita puasa dah ingat puasa kita terah betul alhamdulillah. Lepas hari tu surah lain pula, lepas surah lepas surah. Jadi ngak omong ni 70 ke apa sebelum daripada kita meninggal dunia ni kan, kita boleh royak kepada Allah waktu kita menghadap bahawa kita juga menghafal Al-Quran. Sebab tu yang ketiga tajuk daripada percakapan kita hari ni iaitu baca Al-Quran, zakat, puasa dan Al-Quran. Dan kita akan berakhir minggu ni hubungi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah kecek daripada awal sampai ke hari ini adalah hubungi dengan Allah. Dan insya-Allah kita akan berjumpa di perjumpaan kita hadap ni pula, hubungi kita dengan diri sendiri. Gapo tanggungjawab kita? Kalau kita orang beriman, lagu mana kita guna diri kita, lagu mana kita duduk dengan diri kita, lagu mana kita muamalah bergaul dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita
orang panggil dengan orang lain kita bergaduh, tapi diri kita ni kita ada silap. Oleh yang demikian, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang lagi, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Dan hari ini sekadar ni, dan sekiranya terdapat kesalahan ataupun terkasar bahasa, maka itu daripada kelemahan saya sendiri. Dan sekiranya terdapat kebaikan ataupun buah-buah yang kita boleh mikir bersama, maka kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan untuk kita beramal, dan semoga kita akan berjaya semua. Dah sekadar ni aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.